Masa dia free hair lagi, dia pakai selendang tu. Masa tu orang kata pakailah tudung, ni neraka. Dia marah betul. Dia tak boleh belah tu. Dia kata apa ustaz, saya baru nak start dia dah macam ni dah. Agak-agak relax lah. Dia kan garang pula tu. Ya tak apa, kau buat slow-slow. Kan sukar tu. Sama juga macam perempuan punya seven. Cukup yang bawah ni, tak payah basuh. Ya Rabbi, astagfirullahalazim, satu hal pula orang perempuan. Dah. Itu yang menyebabkan ramai tak mau semayang. Wallahualam. So tak payah basuh bawah ni. Yang belakang tu tarik ke belakang. Faham? Baik. Aurat golongan wanita. Daripada huraian yang lepas, kita membuat kesimpulan bahawa apa yang tidak boleh didedahkan oleh golongan wanita dari tubuh badannya, semuanya adalah aurat yang wajib ditutupinya dan menjadi haram jika mempamerkannya. Aurat wanita apabila berhadapan dengan lelaki asing, iaitu bukan mahram, dan begitu juga dengan wanita bukan Islam, kesemua tubuh badannya kecuali muka dan telapak tangan menurut pandangan Ar-Razi. Ar-Razi ini salah seorang daripada pandangan ulama yang dipegang, ya, dan dalam mazhab Syafi'i. Ini kerana pendedahan anggota itu perlu dalam masa bermuamalat, iaitu urusan jual beli. So orang perempuan ni dia punya aurat sini muka dan yang bukan aurat, muka dan pergelangan tangan. Aurat ni pun di bahagian muka dia orang khilaf, ada yang kata kena sampai sini, ada yang cukup di bawah macam yang perempuan pakai ni. Jadi dua pandangan. Ada yang nak pakai pandangan tutup kat depan ni, bawah ni. Sebahagian ulama mengatakan nyukarkan orang perempuan bila buat sini. Dia ada dagu yang runcing ke bawah tu, kita sangkut di situ. Betul tak? Kalau dah dagu sepet macam ni, bila nak selesai masalah? Jadi oleh ini kan dia dikecualikan di bawah ini. Dia kias kat mana tau? Dia kias dekat tempat ambil wuduk. Bila ambil wuduk, bawah ni masuk tak? Masuk. Jadi bila masuk, itu juga termasuk daripada wajah. Walau bagaimanapun, ulama' dia bagikan kelonggaran apabila benda itu menyukarkan. Bila nak tutup sampai ke depan ni. Ada yang kata boleh, dia boleh buat, dia buat. Ada yang tak boleh, sampai bawah ni lah. Itu satu. Nombor dua, pergelangan tangan. Apabila dia sebut pergelangan tangan, ini. Ini pergelangan tangan. Atas ni bukan aurat. Bawah ni pun bukan aurat. Baru ni ada orang beritahu, dia kata, Ustaz, saya pakai yang tutup tu. Sok gitu. Dia tutup atas ni. Dia kata ni aurat. Saya kata, kenapa pula aurat? Pergelangan tangan. Dia tak sebut bibatinil kaf. Sebab Nabi SAW jelas tahu dalam bab-bab hadis ni, dalam bab-bab hukum. Macam contoh, man massa zakarahu falyatawadda. Sesiapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwuduklah dia. Dalam satu riwayat yang lain, man massa zakaran bibatinil kaffi falyatawadda. Bila disebut sentuh tu dengan tapak tangan, mana-mana kemaluan, termasuk kemaluan baby, batal wudu. Itu sebab orang perempuan bila dia sebut bibatil kaf dengan tapak ni, orang perempuan yang dia tahu hukum kan, bila buka lampin budak, cuci lampin budak kan, budak-budak kita tukar lampin kan kita berbedak. Betul ke berbedak sekarang? Masih berbedak kan? Oh tak betul, tak boleh sekarang. Dah lama tak ada anak. Dah lupa kan? Korang pun lupa juga. Cucu tak ada lagi. Dia kan orang perempuan, dia tabur-tabur, dia dia jaga wuduk, dia tabur-tabur, dia buat macam ni. Kan? Nampak zalim sikit lah. Kan tak ada nampak kasih sayang langsung macam tu kan. Dia macam ni. Yang penting berbedak. Pun dia pakaikan lampin. Ataupun dia pakaikan pampers. Boleh? Tak batal wuduk dia sebab kat belakang. Dia yang batal kat depan ni. Bibatinil kaf. Jadi orang perempuan ni dia punya aurat seluruh tubuh, muka, kecuali muka dan pergelangan tangan sahaja. Sini. Jadi orang perempuan dia nak pakai apa kat tangan, tak ada masalah.
Dan orang perempuan sangat memerlukan tangan ni untuk buat kerja. Kalau semua tutup, dia akan menyukarkan. Kalau orang perempuan pakai sarung tangan, segala muamalat akan jadi susah. Tu sebab dia kata dalam masa bermuamalah ia urusan jual beli. Kaum wanita telah diperintahkan supaya menutup mana-mana anggota yang dianggap tidak darurat atau perlu kepada pendedahannya. Dan diiringkan bagi mereka untuk menampakkan apabila berlaku sesuatu kepada keperluan yang mendesak kerana syariat Islam itu adalah bersih, mudah dan penuh toleransi. Okey? Jadi sebenarnya Islam tu juga dia tengok, dia tak adalah syadid, tak adalah keras. Dia tengok kepada keadaan orang perempuan macam mana, orang lelaki macam mana. Ada setengah orang tu lalu keras sangat. Saya mengambil pendekatan tawasud, tengah-tengah. Kalau benda tu boleh kita tegur dan dia boleh buat terus, okey. Tapi ada orang dia tak boleh buat terus. Kita bagi dia step by step. Orang nak berubah ni, kita tak boleh nak push dia. Macam baru ni depan saya ada seorang lah. Dia ni artis. Jadi salah seorang dia, family dia tu pramugari. So tak tutup aurat lah kan. Jadi depan saya ni, artis ni mungkin dia baru hijrah ke, dia ikut usrah lah, kuliah kan. Dia tu cakap pada dia punya family tu, perempuan ni lah, bertaraf kakak, cepatlah resign, cari kerja lain. Muka perempuan tu berubah tau. Dia ni tak pakai tudung, tapi sebab dia datang jumpa saya, dia pakai tudung. So dia cuba. Suami dia pilot besar. Mana pilot dah, kapten, bertaraf kapten. Jadi bila disebut tu, muka tu berubah. Sebab saya pun cakap, kata dia disebut lah, dia kata betul lah, nak cakap untuk berhenti mudah, tapi kau boleh jamin gaji aku boleh dapat gaji sebanyak tu sekian. Sebab sekarang ni nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bagi mak bapak, macam mana? Memang nak suruh berhenti itu mudah. Itu sebab Dr. Yusof Qardawi kata, kalau kita berada di situasi itu, kita kena usaha cari gaji yang sama. Saya pun cakap kat dia, kata tak apa, sekarang ni kerja dulu dekat tempat ni, dalam masa yang sama kita minta kerajaan untuk membenarkan. British Airline pun dah macam membenarkan kan, orang perempuan pakai tudung. So tak lama lagi Malaysia Airline kan, Asia akan cubalah bagi kan. So maknanya kita suruh, kita kata kita minta, dalam masa yang sama kita minta kerajaan cuba usahakan pakai tudung. Itu yang pertama. Nombor dua, puan cari kerja yang gajinya setara. Saya tanya berapa lebih kurang gaji, dia kata dalam 6 ke 7 ribu sebab dia antarabangsa. 6-7 ribu. Jadi dia kata saya nak kena bayar kereta, bayar rumah, saya ada tanggungan kan. Jadi macam mana saya nak buat tu? Dia kata tak apa, kau kena usaha cari. Tak boleh duduk diam, tawakal, dia tak boleh, dia kena ada usaha. Baru dia nampak ceria sikit, dia nak makan kan. Kalau tidak, kita kalau keras sangat, dia akan menyebabkan orang jadi lari daripada kita. So dakwah tu dia kena ada toleransi ya. Tu sebab pendekatan sebahagian yang keras tu, saya tidak suka gunakan kekerasan dalam menghukum. Sebab Islam itu indah. Contoh, ada sebahagian yang terlalu keras sampai peringkat kunut lepas semayang pun tak boleh, semayang subuh pun tak boleh. Kita patut hormat, betul tak? Saya pergi Mekah, ada tak orang imam sana dia tak kunut, betul tak? Sebab mereka mazhab Hambali, jemaah kita semua tak kunut. Tak. Kita menghormati tempat mereka. Mana ada jemaah-jemaah kita yang Malaysia ni semua mazhab Syafi'i. Hatta mufti-mufti pun kalau pergi sana, mereka akan semayang sebagaimana imam tu solat. Betul tak? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Jadi bila awak datang ke Malaysia, ataupun kamu belajar dekat luar sana, balik ke Malaysia, tiba-tiba awak kata, jangan kunut, ini bukan betul, tak boleh lah macam tu. Betul tak? Orang nak berzikir, biarlah dia berzikir. Dekat Mekah memang kita tak berzikir ramai-ramai, kita berzikir sendiri-sendiri. Lepas semayang semua berzikir masing-masing. Betul tak? Bahkan kat Mekah, Madinah ni, lepas habis semayang dia, as-salatu alal janazah kan, dia suruh semayang jenazah.
Kita pun tunggu. Sementara tunggu tu kita berzikir. Kita zikir ramai-ramai. Maka kita menghormati situasi kat sana. Bila balik Malaysia, kita kena ikut apa yang biasa kita buat. Bahkan kita berzikir bukan salah pun. Betul tak? Kita kita baca kunut tak salah pun dalam mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Jadi yang kenapa yang kita jadi ekstrim sangat? Orang tu salah, orang ni salah, orang tu bid'ah. Tak boleh. Kita kena ada adab dalam berhukum ni. Saya belajar dengan semua ulama-ulama di Syria, di Jordan. Mereka ini di Mesir. Mereka ini bukan saja pakar dalam 4 mazhab, tetapi mereka menghormati mazhab lain. Macam Syekh Abdul Qadir Arnaud, ulama hadis dekat Syria. Dirujuk oleh ulama dunia hadis tentang mengenai dia. Dia bermazhab Hanafi. Dia cakap terang, ana Hanafiyul mazhab. Aku bermazhab Hanafi. Bermazhab Hambali. Manakala Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kalau tuan-tuan dengar Wahbah Zuhaili kan, almarhum. Dia terang dia beritahu, aku menulis 4 mazhab. Ramai yang mengatakan aku mazhab Syafi'i, tetapi sebenarnya aku bermazhab Hanafi. Tengok, dia beritahu. Tetapi bila dia mengajar kami, itqin di mazhabik, berpeganglah dengan mazhab kamu. Saya dekat Malaysia, itqin di mazhabika, iaitu dengan mazhab kamu, iaitu Syafi'i. Jadi kenapa yang saya nak tukar-tukar mazhab itu? Dah, nak kahwin pakai mazhab Hanafi kau dah. Kan? Bila balik Malaysia lain pula. Kena hormat. Dia tak boleh main-main. Main tukar-tukar gitu tak boleh. Nah. Ini sekadar pandangan lah. Sebab dalam bab aurat ni pun ada khilaf. Mazhab Hambali agak tegas bab aurat. Aurat tu sampai peringkat muka pun termasuk daripada aurat dan sebahagian mazhab Hambali. Syafi'i muka dan pergelangan tangan. So kita jangan terlalu keras. Ya, lari orang. Tambah-tambah orang bukan Islam. Dia baru nak masuk Islam, tengok Allah mak, macam tu dah. Baik. Macam baru ni saya semayang dekat satu surau. Yalah, saya tahulah pelajar ni dia belajar di Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila dia balik, saya semayang kat surau tu. Saya semua semayang masuk. Dia jadi imam. Bila jadi imam, kunut subuh kan. Dia tak kunut. Kita berikutlah sebab dia imam kan. Dia imam, kita semua jemaah ikutlah. Tapi adalah jemaah kat belakang, subhanallah. Subhanallah tu, bila subhanallah, mana faham-faham lah. Lepas tu kunut lah. Tak boleh kunut lah sebab dia dah sujud. Dia dah sujud tu kira dia kena sujud sahwi. Sujud sahwi pun dia tak buat. Habis mayang, dia buat macam tu je. Semua jemaah menunggulah bila nak doa. Tak berdoa pakai sud. Lepas habis mayang tu saya jumpa dia sekejap. Dia kata, Syekh, kenapa tak kunut tadi? Dia kata kunut bukan sunnah kata. Nabi tak buat pun kunut ni. Saya kata, Syekh, bila zaman belajar lain. Bila balik, al-adah muhakkamah, adat boleh jadikan hukum. Walaupun benda tu ada mazhab kata tak payah kunut, tapi bila balik Malaysia kita pakai mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i di Malaysia sudah menjadi adat kita, amal, kan? Maka kita kena ikut. Jangan buat pelik-pelik. Tengok jemaah semua kelang kabut dah tadi. Yang subhanallah, subhanallah. Lepas tu bila orang bagi salam, ada yang sujud sahwi. Betul. Imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah tak puas hati, dia sujud sahwi. Sujud sahwi seorang-seorang dia. Saya sudah. Ni dia dah mufarakah ke apa benda ni? Hang tengok tak? Punca kes hang tak sujud sahwi jemaah kelang kabut. Jemaah belakang ni bukan macam kita belajar 4 mazhab. Faham tak? Bukan mereka ni tahu tentang mazhab lain. Dia orang pegang dengan mazhab Syafi'i. Kau kena hormatlah sikit kat belakang makcik. Ini yang lelaki aku nampak. Makcik kat belakang aku tak tahu apa jadi. Hara sekali kat belakang tu. Nah, nampak tak? Bila kau tak kunut, kau tak jangan buat macam tu. Lepas habis sembahyang, doa lah sikit. Dah biasa kan doa. Dia kata dekat masa belajar kat universiti tak ada. Tak boleh lah macam tu.
Saya belajar kat Syria, mana pernah doa ramai-ramai. Tapi kita belajar menghormati mazhab yang kita anuti. Nampak tak? Kalau hang nak jadi, nak pegang macam ni, duduk kat Arab Saudi lah, dekat Mekah. Pakai mazhab Hambali, tak ada doa-doa, tak ada zikir-zikir. Nampak tak? Tak ada kunut-kunut. Bila balik Malaysia, kita kena hormat. Jangan bagi orang kelang kabut. Ini tak boleh lah macam tu. Kan? Bukan, kita nak ajar menghormati. Saya tak suka kita bergaduh-gaduh benda-benda macam tu. Sekarang ni, musuh Islam tengah usaha nak jatuhkan kita dengan macam-macam cerita lagi. Faham tak? Kita duk gaduh benda-benda kecil ni. Kita duk tengah bincang ni, tengah fikir apa ni, non-alkoholik masuk kat Malaysia dah. Kan? Non-alkoholik ni air yang tidak ada alkohol, tapi rasa arak. Ni semua permainan akan datang ni. Sekarang iyalah. Kan? Lama-lama orang kata, ni tak ada non-alkoholik. Lama-lama jadi tak ada masalah sikit. Ini dia panggil ghazwul fikr. Serangan minda. So kena hati-hati. Macam kita okey, macam anak-anak kita akan datang. Nampak tak? So kita jangan berbalah. Tu sebab saya suka macam perempuan belajar macam ni. Perempuan boleh bertanya. Ada yang nak pakai dia nak berpegang dengan pandangan keras, silakan. Tapi bila pegang dengan keras, gunalah kaedah keras. Faham tak? Ini tak. Yang ni pakai mazhab ni. Bila bagi saya pakai mazhab ni, dia pakai mazhab semua sekali. Tak boleh macam tu. So kita kena pegang dengan satu mazhab lebih aula, khususnya dekat Malaysia. Barulah kita tak berbalah. Ya, saya puan. Betul. Cuma pandangan berbeza. Cara pentafsiran. Kan? Cara pentafsiran. Itulah isu dia. Jadi, saya dah tegur lah. Kan? Budak-budak ni kita tegur je. Ya, harap-harap dia berubah lah. Kan? Dia tak mau buah, tu dia punya pasal lah. Baik. Cuma, dalam isu macam ni, kita nak tegur tu, kita kena ada dalil. Kita kena ada hujah. Kita tak boleh cakap, guru saya cakap, tak boleh. Dia kena ada hujah. Apa rujukan kita? Apa pandangan kita? Dia ada kitab, kita ada kitab. Dia ada rujukan, kita ada rujukan. Jadi maknanya kita berhujah dengan ilmu, bukannya dengan maki hamun. Itu tak bagus. Okey? Macam baru ni saya tegur dalam Facebook, agak viral. Tak tahulah you all baca ke tak? Yang tentang hotel naik harga tu. Itu sampai ke, saya semalam dimaklumkan oleh seorang orang kuat. Dia orang Malaysia, tapi dia macam orang kuat embassy Arab Saudi. Dia kata apa yang saya tulis tu dah sampai ke embassy. Jadi orang embassy agak terkilan lah kenapa tulis macam tu kan. Saya kata pertama saya tak makan gaji dengan embassy Arab Saudi. Yang kedua, saya melihat kepada kesusahan jemaah yang berada di Mekah. Di depan mata saya. You tak rasa. Sebab you pergi sana, Arab Saudi tanggung everything. Government. Maknanya embassy bagi. Orang Arab Saudi kan kaya. Dia kan duit banyak. Dia boleh tanggung pergi Mekah free. Orang macam saya, dia tak ambil sebab saya tak setuju dengan beberapa pandangan dia. Kan? Pandangan dia tak kunut, tak zikir tu, saya tak sama dengan dia orang. Dia tak bagilah. So saya pun tak perlu. Alhamdulillah, dalam tak perlu pun dah 8 kali haji. Tak perlu dia nak tanggung. Tapi yang penting, saya nak kena defend jemaah Malaysia. Depan mata saya, jemaah ada 200 orang. So ustaz ni saya kenal. Duduk dekat Sofwa Tower. Saya sepatutnya duduk di depan kap yang jam besar tu, Ritaj. Jemaah saya semua duduk di Ritaj. 1 jam lagi nak sampai di Mekah, ditukar pindah ke Darul Iman Sofwa. Itu harga dah lain. Ritaj dengan Sofwa beza harga. Ritaj lagi mahal. Tapi jemaah semua redha. Tak apalah, yang penting depan Kaabah. Pindah Ritaj. Yang jemaah tadi 200 orang tu memang betul-betul duduk di Sofwa. 200 orang duduk 5 hari. Hari ke-5 balik. Mereka sekarang ni dah berada hari ketiga.
Hari ketiga tu diorang semua ihram nak pergi buat umrah. Pukul 1 pagi. Pukul 12 malam. 12 pagi lah, 12 pagi. Semua sedang bersedia. Ni semua jemaah macam ni, ramai penuh ni tengah pakai ihram. Ketua dia tengah, okey semua bersedia, kita nak pergi ke Masjid Haram lah ni untuk tawaf. Tiba-tiba datang ketua hotel, bagi tahu, minta maaf, nak bagi tahu this is your group. Yes. I am. Ni group kita, dia. Lepas tu dia cakap apa tau? Dia, hotel kata, minta maaf, you punya hotel esok habis. Jam 12 semua kena keluar. You bayangkan depan mata saya. Saya tu cakap, Syekh, apa kau buat ni? Dah sampai, kenapa kau tak minta masa kat Malaysia itu? Tak, dia kata kita dah maklum. Sebab dia nak sampai ke hotel tu, yang bayar ke hotel orang tengah. Sana dia tak boleh direct dengan hotel, kecuali you all boleh ambil hotel booking.com. Tapi itu untuk 2-3 bilik boleh lah. Untuk main 200 orang, mana boleh. Jadi akhirnya dia bayar orang yang tengah ni, travel kita, dah bayar ke orang tengah. Orang tengah dah bayar penuh. Katakan untuk 5 hari itu sebanyak 1.3 juta. Dah bayar penuh. Tapi bila harga naik, yang 1.3 juta tu untuk 3 hari, bukan untuk 5 hari. Nasib baik travel tu dia ada duit. Dia tak nak minta langsung duit daripada jemaah. Dia pakai duit travel, bayar 380,000. Malam tu juga bayar cash. Kalau tidak jemaah semua keluar. That's why saya kata mana boleh buat macam tu. Itu tak betul. Dalam jual beli pun gharar. Tak patuh syariah, betul tak? Lepas tu ada jemaah dah nak pergi dah ni. Oh, terpaksa diangkatkan harga, terpaksa tambah 2,500. Ada tambah 800, ada tambah. Kesian kan jemaah. Ada pula dah sampai sana, terpaksa tukar last minute daripada hotel depan pindah 800 meter. Yang naik wheelchair ada 8 wheelchair. Oh, kesian. Jadi saya terpaksa cakap. Bila saya cakap, alhamdulillah dapat note dipegang oleh kementerian. Semua pakai ambil lah. Jadi saya kata, tak apalah. Embassy Arab Saudi nak marah, marahlah. Kan? Dia tak setuju. Tapi you kena ambil take note. Muhammad bin Salman nak jadikan Saudi itu sebuah negara yang hebat. Kalau macam ni hebat apa ya? Nampak? Oh, mati kutu juga dia pun. Kita jangan ikut orang. Kita kena cakap ada prinsip. Kalau macam perempuan tak kena tak apa. Kalau perempuan kena, kan? Sekarang ni 11,000 untuk umrah bulan 2 ni. Yang duduk depan lah, yang duduk 1 kilometer tak ada masalah. 7,000 pun jalan. Wallahualam. Baik. Aurat wanita apabila dipandangkan dan diperincikan dalam surah An-Nur terbatas selain daripada tempat-tempat perhiasan diri yang batin seperti telinga. Ni tengkuk, rambut, dada, kedua lengan, kedua betis, maka pendedahannya sudah dibenarkan oleh ayat yang dihuraikan dengan penuh perincian. Selain dari anggota yang telah dinyatakan, anggota lain seperti punggung, perut, kedua kemaluan, peha tidak dibenarkan mendedahkan yang baik kepada lelaki ataupun perempuan kecuali suaminya sahaja. Faham tak ayat ini tadi? Faham tak? Aurat wanita apabila dipadankan dan diperincikan dalam surah An-Nur terbatas selain daripada tempat-tempat perhiasan. Faham tak ayat tu? Apa faham? Apa you faham? Okey. Aurat wanita dengan wanita. Tempat-tempat macam contoh disebut sini, tempat-tempat perhiasan diri seperti telinga bukan aurat. You all sama you all tak aurat. Tengkuk, korang jangan risau, sama-sama you all tak ada masalah. Rambut, tapi tempat-tempat yang membawa kepada persoalan tu kena tutup. Macam contoh ada love bite, kau jangan tunjuk pula. Gelak makcik, awal lagi kau gelak makcik. Love bite sekarang ni budak-budak muda menunjuk, yang lelaki tunjuk saja, tunjuk itu tak boleh tunjuk, sebab itu membuka keaiban dan membuka persoalan. Haram kerana apa? Membawa kepada fitnah. Awak buka aib rumah tangga. Zaman sekarang ni pelik-pelik.
Apa? Love bite. Oh, ada penjelasan pula kat belakang tu. Okey. Dada. Orang perempuan sama perempuan tak ada masalah. Kedua tangan, kedua lengan, betis, maka pendedahannya sudah dibenarkan. Maka ini tak salah bagi orang perempuan dengan perempuan. Tetapi selain dari anggota yang telah dinyatakan, anggota lain seperti punggung, perut, kedua kemaluan, peha tidak dibenarkan pendedahnya baik kepada lelaki ataupun perempuan kecuali suaminya sahaja. Tak bolehlah perempuan dengan perempuan tunjuk punggung, buka punggung, tak boleh. Kecuali dalam keadaan keperluan. Contoh, doktor nak cucuk punggung, itu boleh. Ya, boleh. Dengan suami tak ada masalah. Suami. Tu pun adab jangan telanjang bulat. Mentang-mentang suami kau tak pakai langsung, kiri kanan. Dia janganlah macam tu. Tak ada bagus. Dia dah kalau terbuka sangat, dia dah jadi hilang nilai tau. Simpan-simpan dah sikit. Ni semua kau tunjuk mentang-mentang suami saya. Alamak. Yang suami pula, ya Robby. Minta maaf pakcik belakang. Walaupun suami isteri kita, tak boleh. Aib. Kena tunjuk, kena tutup juga. Tutup tu bukan wajib, tapi tutup sebagai adab. Ya. Dah lah tu imam, macam tu pula perangai rumah. Bini kita tengok, bagi khutbah Jumaat bukan main. Bini tengok, telanjang bulat dalam bilik. Tu sebab Nabi, dia tutup. Nabi tutup. Aisyah tak pernah nampak bahagian-bahagian sulit Nabi ni dengan orang kata apa? Dengan mudah, tak. Nabi sangat menutup, dia sangat malu. Itu. Itu sebab masa melakukan hubungan suami isteri pun kena tutup, malu dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan wajib bukan wajib, ni disunatkan. Tutup. Apa? Ngurut, masaj. Masaj tak apa. Masaj tu dia kira rawatan. Ada ke perempuan pergi ngurut saya saja? Saja ngurut lah. Ada tak? Tak ada kan? Selalunya geng-geng perempuan ke lelaki pergi bila perlu je. Kan? Saya pergi Indonesia. Dia orang dia tempahkan tukang urut untuk saya. Dia nak urut satu badan. Saya kata tak payah. Aku bukan sakit badan. Aku sakit kaki. Dia urut kaki je lah. Bayar satu badan. Kan, dia urut kaki. Kita nak urut satu badan ni, bila ada keperluan, kita urut. So macam you all urut badan, tak ada masalah. Sebab keperluan. Tu pun, dia akan tutup bahagian depan dulu. Dia urut, tangan je masuk kan. Tak ada dia telanjang bulatkan kita. Kita pun tak nak. Kan, dia suruh. Kami orang lelaki pun pakai kain pelekat tu. Dia angkat sikit, dia urut, lepas tutup. Dia tak ada lah tu. Kalau dibuka semua takut aku. Aku pun lari je lah. Ni bahaya zaman-zaman fitnah ni. Baik, itu tak ada masalah, boleh. Ada keperluan. Tu dia termasuk ada keperluan tu. Mengurut. Kan bila bersalin, you all mengurut kan? Boleh, tak ada masalah. Okey. So perut tak boleh tunjuk. Kemaluan memang confirm tak boleh tunjuk. Peha tu maksudnya atas ni lah, atas lutut. Apa yang difahamkan dari maksud ayat ini adalah lebih dekat dengan apa yang diputuskan oleh setengah imam mazhab, bahawa selain aurat kaum wanita yang dibolehkan diperlihatkan kepada mahramnya, ini termasuk mahram tadi, selain pusat dan lututnya sahaja, begitu juga aurat sesama wanita sepertinya, bahkan apa yang ditunjukkan oleh ayat tersebut berbanding dengan apa yang ditetapkan oleh setengah ulama dengan mengatakan auratnya di hadapan mahramnya, apa yang banyak betul apa. Ni terjemahan dia tak semak Kalau DBP dia semak, saya penilai untuk terjemahan bahasa Melayu, Arab bahasa Melayu. Kita akan semak. Ni sebab dia terjemah tanpa semak
Tu banyak apa. Aku pun tak baca, tak faham apa dia baca. Bahkan apa yang ditunjukkan oleh ayat tersebut berbanding dengan apa yang ditetapkan oleh setengah ulama dengan mengatakan auratnya di hadapan mahramnya apa yang mesti ternampak ketika dia bekerja. Maka selanjutnya ternampak daripada badannya ketika menjalankan kerja-kerja rumah pada kebiasaannya. Maka mahramnya boleh melihat kepadanya. Faham tak ni? Faham tak apa yang dituliskan oleh ni terjemahan ni? Begini. Dengan mahram ni jelas aurat orang perempuan dengan mahram pusat sampai lutut. Okey, pusat sampai lutut. Dia termasuk tu peha, punggung, kemaluan. Dada ni dia tak termasuk. Tapi uruf adat kita tutup, betul tak? Walaupun kita pakai singlet, kita pakai baju dalam. Jadi anak kita lelaki tengok pakcik pakcik kita, bapa saudara kita tengok, tak ada salah. Sebab tu anak saudara dia. Kan? Tapi kita tetap tutup. Malu. Okey. Namun begitu, bila dalam keadaan-keadaan tertentu dalam rumah tiba-tiba ternampak, itu tak ada masalah. Yang berdosa orang yang menengok. Macam perempuan dah jaga dah, tapi sebab dalam rumah kita kadang-kadang kita terlupa. Terseng-seng kain lah, kan? Lepas tu ternampaklah bahagian-bahagian tertentu dalam rumah, maka itu dimaafkan kerana luar daripada kita punya kesedaran. Yang salah orang yang tak patut tengok. Sebab bila kita pergi rumah orang, hafzul basar, jaga mata. Jangan duk tengok merata orang menyidai baju, nengok kita. Tak boleh. Kalau tu sebab kita kena tahulah apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Macam dalam rumah orang kan, tak perlu kita orang lelaki khususnya jangan tengok tempat-tempat orang perempuan tengah bekerja. Dia tengah sediakan makanan. Jangan, kadang-kadang dia seng-seng tinggi. Kan? Nampak? Tu sebab kena hati-hati dalam bab-bab seperti itu. Pembantu rumah dia wajib tutup aurat dekat rumah. Tapi kalau dia tak nak tutup, majikan wajib paksa dia tutup. Sebab dia bekerja dengan kita. Tapi memandangkan keadaan sudah berubah, majikan jadi bibik, dia jadi majikan, maka kita tak boleh buat apa-apa dan kita dah arah dia tak mau dengar, maka sebab akan mendatang mudarat. Kalau katakan kita marah-marah, dia lagi sebagainya. Bayar dah bayar mahal, kan? Maka itu dia akan tanggung sendiri. Macam saya sendiri pun, saya dibibik dulu. Bibik saya ni dia tak tahu dia pakai mazhab apa, wallahualam lah. Dia pun mazhab dia boleh tahan juga. Bayangkan dia keluar rumah pergi ambil anak dekat tadika depan tu je. Dia pakai seluar pendek. Pakai t-shirt putih. Umur dah nak 50 lebih, tua dah. Tak cantik mana. Saya ambil bibik, memang isteri saya ambil semua yang hodoh-hodoh. Dia tak letak je cantik. Itulah bibik saya. Apa nama rumah saya, dia punya syarat dia. Dia tak ambil lah yang pelik-pelik dia, sebab kawan-kawan dia banyak pengalaman. So dia tak nak yang pernah dapat dalam rumah dia pakai seksi. Isteri saya dia tukar terus dalam masa tempoh tukar tu kan, tukar terus. Oi, dia seksi daripada isteri kita lagi. Tak boleh lah, walaupun tu rumah ustaz. Ustaz pun boleh berubah daripada lain dia. Tak boleh. Jadi dia jaga benda tu. Jadi dia ambil lah yang makcik-makcik ni kan. Dia pergi pakai baju pagoda putih tu, seluar pendek, seluar macam seluar Cina tu yang putih yang besar tu kan. Dia bawa keluar je kan. Jadi jiran perasan. Jiran pun ambil gambar. Dia hantar WhatsApp kat kita. Ustaz, ni bibi ustaz ke? Tengok jauh, tengok dalam gambar. Takkan kot. Bini bibi aku buka muka. Ni dia. Dia bawa anak saya. Hantar ke rumah saya. Cakap, tegur apa sahaja dia buka macam tu? Rumah saya pun tegur dia tak mau dengar. Dia kata, enggak salah itu dia. Saya sudah tanya ustaz. Ustaz saya pun ustaz juga. Di Indonesia. Bila saya balik, saya cerita ke dia, bibi kenapa kamu buat macam tu, Bi? Enggak, ustaz saya di sana kenapa? Sebab yang dosa itu yang melihat. Saya enggak, siapa suruh dia tengok saya? Aduh,
Kalau macam ni, saya kata, Bik, saya rasa awak tidur masa dia seduk, dia cerita tu. Kalau dalam keadaan awak dalam kawasan rumah saya, awak sidai-sidai baju, orang tengok, orang tu berdosa. Awak dah tutup, mungkin ternampak sikit-sikit tu, berdosa sebab dia tengok awak daripada luar masuk dalam. Tapi kalau awak keluar macam tu, orang tengok awak yang dosa. Wah, sudah tukar ke hukum dia? Tak ada, hukum tak pernah bertukar. Itulah hukum dia. Tapi itulah, alhamdulillah, beberapa kali pun dia insaf lah orang tua tu. La ilaha illallah. Jadi bibik tu kena pakai tudung, tak boleh. Puan. Itu dia duduk kawasan dia lah. Dia cakap ke suami, awak jangan masuk, bibik tengah seksi. Memang kena. Stokin dia pakai lah. Kalau dia tak nak pakai stokin, bagi tahu suami, takut menyusahkan dia, bagi tahu suami awak jangan masuk kalau ada bibik dia tu. Saya takkan masuk dapur kalau bibik saya ada. Saya takkan ada dekat beberapa kawasan yang dia punya kawasan. Saya takkan masuk. Saya duduk kawasan saya lah. Dan dia takkan naik atas, dia takkan pergi tempat-tempat saya membaca. Kecuali isteri saya ada. Jadi dia kena ikutlah hukum. Ni hukum pembantu rumah. Memang complicated sikit lah. Tapi itulah realitinya. Dia sama hukum macam kita bekerja dekat pejabat. Kan dia ada, kan? Kita kena tahulah kawasan dia. Macam contoh, ni pejabat ni. Saya tak balik lagi. Puan staff saya. Puan duduk kawasan puan. Ni pejabat kita. Maghrib tak balik, saya tak balik, puan tak balik lagi. Puan duduk dalam kawasan puan. Saya duduk bilik saya. Jangan saya pergi duduk kat bilik puan pula. Faham tak? Lepas tu baliklah. Tapi untuk elak fitnah, cabut. Tengok tak balik lagi, kita cabut awal lagi. Tapi kalau ada kerja, nak balik macam mana? Kalau orang KL tu semua macam tu. Dia orang balik lepas maghrib. Yang perempuan, yang lelaki, kadang-kadang bos tak balik lagi, duduk dalam bilik. Staff perempuan dah ada kat dia punya kawasan. Takkan kita nak paksa dia balik? Dia kata nak balik macam mana? Suami datang lepas maghrib. Yang lelaki pula, dia kata saya memang balik lepas maghrib. Jam. Kalau tak 2 jam atas jalan raya. Jadi kat situ kita kena tahu macam mana nak tentukan hukum. Tu sebab ulama kata duduk di kawasan masing-masing. Sama macam kita naik taksi, naik Grab. Bila puan naik Grab, kalau ikutkan hukum, kena ada teman. Tapi sekarang ni, kan mana nak teman-teman lagi dah. Jadi dia naik Grab, dia mesti duduk di bahagian belakang tu. Bukan duduk kat tepi. Kalau duduk tepi, mungkin Grab tu suami dia. Dia mesti duduk belakang. Dan dia tak boleh ke depan, yang belakang tak boleh yang depan tak boleh ke belakang. Dia tengok pembawa Grab dia kat belakang. Kau sepak je. Tak boleh. Sama. Hukum IPA 2 pun sama tak? IPA 2 sama. Hukum, itu pun sama hukum dia. Adik ipar duduk rumah kita, dia kena ikut undang-undang rumah tu. Dia kena tutup aurat. Dia tak boleh buka aurat. Bahkan suami kita tak boleh balik kalau adik ipar dia ke rumah. Silakan duduk kat luar. Tak ada kompromi di dalam bab tu. Tak ada. Kalau ada mahram, okeylah. Ni seorang-seorang, puan seorang kat rumah, tiba-tiba abang ipar datang. Dia datang pukul 2 petang. Suami balik pukul 5 petang. Wabillahi taufik lah cakap kat dia. Dia minta maaf, dekat belakang tu ada Starbucks. Kau duduk kat Starbucks ke? Nak ambil duit RM50 pergi minum Starbucks. Duduk sampai 2 jam itu. Siapa suruh dia datang masa tu? Tu sebabnya anak kita, orang yang tahu hukum, lelaki ni, nak pergi rumah adik kita, kalau dia tak nanya dulu ada kat rumah ke? Tak ada. Kalau tak ada, kau jangan datang time tu. Takkanlah sampai tak reti faham sangat. Ni hukum. Sebab boleh berlaku macam-macam fitnah jika
uh, berduaan dengan adik ipar. Adik ipar ni pun dia bukan mahram kita. Banyak kes lah. Banyak kes lah. Di sebuah negeri tu pun ada. Tengok adik ipar dah lahirkan anak, abang suami dia 2 orang lah. Ni cerita betul ni. Wartawan siap minta saya bagi komen lagi masa tu. Ya. Cucu angkat. Anak angkat. Cucu angkat. Bela daripada kecil. Cucu angkat cucu angkat lah. Berapa umur cucu angkat tu? Sekarang 16. Dia ada disusukan tak? Tak boleh. Cucu angkat ke, siapa angkat pun tak boleh. Bab angkat-angkat ni jangan main-main. Bila dia tidak ada tak jadi anak susuan, tak jadi cucu susuan, tak jadi susuan tu tak ada, maknanya hanya membela daripada kecil, dia tetap orang luar. So dia wajib tutup aurat. Dia bela anak angkat kan, betul lah. Nama Muhammad Izzuddin Muhammad Izhar. Dia tak letak pun bin Muhammad Izzuddin Muhammad Izhar zaman sekarang ni kan. Izzuddin ni masa kecil bolehlah mak dia nak peluk, nak cium apa semua. Tapi bila dah masuk umur balik, tak boleh dah. Bahkan balik sekolah, mak dia tak boleh duduk berdudukan dalam rumah tu. Sebab bukan mahram. Hukum mahram, dia kena balik pada hukum mahram. Tu sebabnya, nak selesaikan masalah ni, daripada kecil bawah 2 tahun, susukan dia dengan susu siapa-siapa pun. Tu sebab ulama' bagi keringanan, perempuan boleh makan pil hormon untuk keluarkan susu. Dia susukan budak tu masa umur bawah 2 tahun. Selesai masalah. Jadilah anak susuan. Walaupun dia tak kahwin. Dia tak kahwin lagi. Tapi susu keluar. Selagi mana susu tu keluar, budak ni minum, 5 kali kenyang, anak susuan dia. Nampak? Selesai masalah dia. So, bila besar nanti, budak tu anak dia. Walaupun dia tak kahwin lagi. Anak susuan. Tapi syarat mesti bawah 2 tahun. Tapi kalau 2 tahun lagi nak pencen, tak kira. Itu benda lain. Jelas puan? So dia kena pakai tudung lah. Macam biasa. Dengan puan okey lah. Dengan ni, dengan atuk. Okey. Tengok Allah bagi tahu surah Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Tengok Allah bagi tahu, wahai nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik, maka dengan itu mereka tidak diganggu. Okey, jilbab merupakan sejenis pakaian yang luas dan leher yang menutupi seluruh badan mereka. Jilbab dia macam you all pakai sekarang ni, tu jilbab. Dia tutup daripada atas sampai ke bawah, sampai di bawah dada. Pada zaman jahiliah, kaum wanita sering kali keluar rumah dalam keadaan terdedah sehingga terlihat perhiasan diri mereka seperti dada, tengkuk dan rambutnya. Lalu mereka diikuti oleh orang-orang jahat oleh orang-orang jahat dan diganggu oleh lelaki yang tidak berkemanusiaan, kena rogol, kena gangguan seksual. Oleh yang demikian, turunlah ayat ini yang memerintahkan wanita muslimah supaya menutup dirinya sehingga tidak lagi menampakkan perhiasan yang boleh menimbulkan fitnah. Dengan itu juga mereka akan dipandang sebagai wanita yang bersih dirinya dan tahu menjaga batas pergaulan sehingga mereka tidak lagi diganggu oleh manusia-manusia yang tidak berkemanusiaan. Okey. Perintah ini kerana adanya kebimbangan dari gangguan orang yang jahat kepada kaum wanita yang beriman atau menjadi tontonan percuma oleh orang yang buruk niatnya. Sebenarnya Allah jaga orang perempuan ni yang terbaik. Itu sebabnya orang perempuan sebenarnya mudah masuk syurga. Korang jaga, memang saya tahu korang pakai baju ni tebal, panas, betul tak?
Saya pakai macam ni pun saya rasa macam panas. Korang pakai tudung lagi, anak tudung lagi. Baju kat luar lagi, baju dalam lagi, kain dalam lagi. Oh, panas. Tapi tak apa, biarlah panas kat dunia. Akhirat, insya-Allah kamu bahagia. Macam pergi Mekah kan. Saya tengok kadang-kadang fikir balik, ya Allah, panas betul perempuan ni. Kan, kita ada bini kan, dia pakai, ya Allah. Kalau ni sekarang ni musim sejuk, okey lah. Kalau musim panas, musim haji, astagfirullahalazim. Saya tahu betapa panasnya dia orang. Tapi dia sabar je. Masih boleh senyum. Betul tak? Sebab dia kata ini adalah hukum. Tak apa. Allah bagi syurga untuk korang. Perintah ini kerana adanya okey, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladina fi qalbihi maradun. Dalam ayat lain surah Ahzab ayat 32, janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap. Tu sebab sini hukum orang perempuan aurat, suara perempuan bukan aurat Maka orang perempuan boleh bercakap. Tu macam perempuan tanya soalan. Okey. Tak aurat, saya dengar. Salah tak? Tak salah. Cumanya jangan lembut. Jangan orang kata apa? Jangan tukar suara asal. Ustaz, itu dah tak boleh. Aku pun cabut. Aku lari tu. Dia macam tu tak boleh. Dia kena orang kata apa? Suara biasa, suara you all sekarang. Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya. Tu suara perempuan lah tu. Tapi jangan keluar suara jantan pula. Assalamualaikum. Itu dah lain pula. Jadi you all, tak ada masalah. Cuma cakap biasa-biasa je. Baru boleh bekerja, boleh menjual, boleh. Justru Islam telah memerintahkan dalam perkara menutupi diri dan mengemas pakaian buat wanita muslimah, dan Islam tidak memberikan keringanan apapun kecuali sedikit daripadanya buat kaum wanita yang sudah tua, tidak diingini lagi. Tapi adalah khilaf bagi orang perempuan tua. Orang perempuan tua ini dalam sebahagian mazhab. Tapi dalam mazhab Syafi'i, selagi mana orang perempuan tu hidup, selagi itulah dia kena tutup aurat. Walaupun tua. Okay. Sebab ini berdasarkan hadis surah An-Nur ayat 60, dan mana-mana perempuan tua yang telah putus kedatangan haidnya, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi, maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarnya dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka. Dalam pada itu, perbuatan mereka menjaga kehormatan dengan tidak menanggalkan pakaian luar itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar. Perkataan qawaid dalam ayat tersebut membawa maksud mana wanita-wanita yang sudah putus haid tidak boleh melahirkan anak kerana terlalu tua dan tiada keinginan untuk berkahwin lagi, serta tidak menyimpan nafsu kepada lelaki. Ini dalilnya untuk orang pun, kalau dalam mazhab Syafi'i dia detailkan lagi kepada wanita tua yang sudah nyanyuk. Bukan setakat putus haid. Sekarang ni umur 54 pun putus haid. Oi, kalau 54 buka baju, pening kepala. Pengurusi surau pening. Tak boleh. Mesti tua. Tua yang sudah nyanyuk. Dia buka. Dia pun tak sedar apa yang dia buat. Itu lain. Memanglah dia tak ada nafsu pada orang, tapi ada orang nafsu kat dia. Siapa yang nafsu kat dia? Lelaki-lelaki pencin lah. Orang muda memang tak lah. Yang tua, yang sama umur dengan dia, yang lebih tua, dia tengok, seksi. Kita tengok, astagfirullahaladzim, seksi apa ni? Tak boleh beza dengan tiang dinding dah ni. Tapi bagi orang muda je, bagi orang tua tu dia tak ada nafsu. Tapi orang lelaki, selagi mana dia hidup, jangan. Yang saya jumpa kat Kedah umur 89 tahun, kahwin dengan umur 47 tahun, mengandung 47 ni. Jadi 89 tu. Jadi tak boleh. Orang dekat situ dalam mazhab Syafi'i dia detailkan lagi. Dah bila dah tua yang teramat sangat, dah tak sedar, kadang-kadang dia joget seorang-seorang dia, tu tanda nyanyuk. Tu tak apa. Itu dimaafkan. Tapi selagi mana macam perempuan ada yang umur dah putus haid apa semua, jangan pula dia tak apa. Betul lah ayat Ustaz baca tu. Dia tengok datang free hair pula dia.
Kenapa? Saya dah putus head lama dah. Tak boleh. Ada yang pegang tau. Ada seorang Puan Sri tu, dia kata, saya dah putus head lama dah Ustaz. Dia baru 66. Saya kata, Puan Sri, walaupun putus head Puan Sri, tapi Puan Sri macam 40 tu. Tak boleh, kena tutup. Wajib tutup Puan Sri. Puan Sri mungkin kata tak ada nafsu dah, tapi orang lain yang sama umur dengan Puan Sri, semua kata Puan Sri cantik lagi. Saya je kata Puan Sri tak cantik. Saya umur jauh beza. Aku tengok pun tak lalu. Tapi orang yang sama umur dengan Puan Sri, oh ya ke? Saya salah faham ni. Ya. Minggu depan pakai tudung lah. Dia salah faham. Dia ingatkan, ayat ni lah. Oh, dia kata, makna dah putus head dah kira boleh. Tak. Sekarang ni umur 54 pun dah putus head. Kan? Dia kena tengok pada keadaan lah. Allahu Akbar. Jadi tutup pintu maksiat lebih baik. Al-Quran memberi keringanan ini dengan syarat tidak berniat mendedahkan perhiasan dirinya. Dia bukan niat nak tunjuk. Macam tadi Puan Sri itu nak tunjuk. Kan? Dia buka 66 tahun, dia ingat tak boleh. Ni memang tak sedar. Dia tak ada niat nak menunjuk pun. Okey? Meskipun ada keringanan, namun yang lebih afdal atau utama, mereka terus memilih jalan membersihkan diri dari tuduhan untuk mendapatkan kesembuhan diri dan jauh daripada perkara syubhat, iaitu membuka aurat tanpa sebarang sebab. Baik. Itu hukum aurat. Nanti kita akan bincang pertemuan akan datang, wanita masuk ke tempat mandi awam. Ini masuk tandas. Masuk tandas, lepas tu masuk hammam, dia panggil hammam. Bilik, dia panggil apa sini? Malaysia panggil apa? Wap, bilik wap. Kan? Sekarang ni bukan bilik wap lagi. Tempat tu gym. Kan? Perempuan punya gym kan? You all punya tempat apa? Sauna ni yang you all senaman tu. Gym satu, yang joget-joget tu apa? Zumba. Kan? So you all sama-sama perempuan. Kan? Saya tahu tu sebab apa orang rumah saya dia masuk Zumba. Aku pelik juga, dia beli baju, dia potong-potong je baju tu. Saya kata, apa benda awak ni? Beli baju potong-potong, belah. Dia kata memang coach suruh buat macam ni. Dia adalah minggu ni tema dia Arab. Semua pakai loceng. Rumah aku tu penuh dengan pakai. Apa benda lah pakai loceng pula dah pergi. Kau ni Zumba ke? Kau buat apa? Dia kata memang macam tu. Nanti kan minggu depan dia punya konsep seksi pula. Sama-sama perempuan je. Tak ada jantan dalam tu. Yang perempuan, dia pakailah baju apa. Saya tak tengok lah apa. Tapi saya tahulah baju yang dia pakai tu. Pelik-pelik lah. Dia baru semangat je, balik-balik migraine. Aduh lah. Nak jaga kesihatan je pasal. Okey? Tu sama lah hukum tu, nanti kita bincang minggu depan. Minggu depan ke bulan depan? Wallahualam. Ya. Mentang-mentang saya suruh guna bahasa Ustaz. Terkejut aku. Ya. Kan kita dah sebut awal-awal, definisi aurat orang perempuan, semua tubuh wajib ditutup kecuali muka dan pergelangan tangan. Ini bermakna tak nampak, tidak berbekas, tidak ketat. 3 benda kena ada. Yang pendek dilabuhkan, yang ketat dibesarkan. Tapi bila orang perempuan dia ambil enteng dalam isu ni, tanggungjawab kita lah yang belajar tegur sikit-sikit. Kita nak tegur, push dia, macam saya katakan, push dia terus, kan dia lari daripada kita. So kita kena rapat dengan dia orang. Step by step. Tengok Nelofa, siapa sangka? Betul tak? Farah Fauzana, siapa sangka? Tapi step by step. Farah Fauzana pernah suatu ketika tu dia pakai selendang Saya kenal dia lama dah, masa dia free hair lagi. Dia pakai selendang tu. Masa tu orang kata, pakailah tudung, ni neraka. Dia marah betul. Dia tak boleh belah tu. Dia kata, apa Ustaz? Saya baru nak start dia dah macam ni dah. Agak-agak relax lah. Dia kan garang pula tu. Ya tak apa, kau buat slow-slow. Buat slow-slow. Sekarang ni Alhamdulillah tutup aurat elok. Kan? Lofa dah tutup tu. Ramai tutup.
Eliza Helmi dulu zaman dia AF lain, sekarang dah berubah banyak. Jadi maknanya kita kena step by step, kita kena rapat dengan dia orang. Bila rapat, kita ajak dia orang. Ajak dia orang untuk berubah. Tapi makan masa lah. Itu dakwah. Ya puan? Itu kita buat kuliah macam ni. Panggil orang perempuan, belajar sikit-sikit. So you all boleh sampaikan kepada anak-anak muda. Slow. Dan saya pula, saya mengajar macam ni lah. Perwatakan saya macam ni. Jadi budak muda dengar. Kalau kat universiti budak-budak perempuan dengar, lelaki dengar. So kalau kita keras sangat pun tak nak dengar dia orang, tak datang dia orang. So kita buat step-step lah. Puan? Okay, puan. Balik kampung raya Cina. Sekarang ni bukan raya puasa je, raya Cina pun raya kita juga. Habis semua pakat balik kampung kan. Duduk serumah. Maklumlah duduk rumah kampung. Jadi perlu ke pakai stokin? Perlu. Tutup selagi kita mampu untuk tutup. Pakai stokin. Ketua keluarga kena mainkan peranan. Saya pun macam tu. Kampung saya kat Melaka tu ada 2 bilik je. Ada 2 bilik je. Satu bilik store, satu lagi bilik tidur. Nampak? Jadi macam mana nak buat? Bilik tidur tu besar lah sikit. Besar. Bila saya balik, sebab saya ketua keluarga, ayah saya dah meninggal, atuk saya dah meninggal. Yang tinggal mak saya, nenek, mak saya dengan mak saudara. Lepas tu adik-beradik. Saya tetapkan. Saya kata yang lelaki semua tidur kat luar. Dekat ruang tamu. Tidurlah macam, tentera Jepun mati kena tembak. Macam tu adik-beradik rapat semua kan. Yang perempuan semua masuk bilik, tutup bilik. Semua perempuan. Tidak ada tidur. Adalah adik-beradik seorang-seorang tu, ada seorang, tak boleh lah, tak boleh tidur, tak ada suami. Kau pergi sewa hotel. Tak nak pula sewa hotel. Kalau susah sangat, tidur dalam kereta masing-masing. Tapi jangan buka aircon lah, mati kau nanti kan. Buka tingkap. Jadi kena macam tu lah, kita kena buat macam tu. Zaman tidur beramai-ramai, lintang pukang, sampai bertukar. Mula tidur ni, bini kita tepi. Esok tidur, ipar ke sebelah sini. Semua tidur lasak, lompat-lompat tidur. Tak boleh. Jadi tak boleh. Memang kena buat macam tu. Jadi ketua keluarga mainkan peranan. Ya, macam anak-anak kecil-kecil tu bolehlah tidur terabur itu sekali kan. Bila nampak bentuk kaki tak boleh lah. Dia tutup, maksudnya tidak nampak tubuh kita tu. Bila kita sujud, bila kita rukuk. Kalau kita pakai seluar besar, dia dari bila berjalan tu nampak macam pakai kain, tapi sebenarnya seluar terbelah. Tu boleh. Boleh palazzo kan. Palazzo. Tu boleh. Tapi macam nampak ni semua tak boleh. Dia kena tutup. Ya, itu sebabnya mazhab Syafi'i mudah. Nak faham dia. Sebagaimana tutupnya aurat kita dalam solat, begitulah tutupnya aurat kita di luar solat. Very simple. Kan? So kalau you all pakai baju macam tu, kat luar you all boleh buat semayang. Macam ni boleh buat semayang. Yang ni boleh buat semayang. Dia luas tutup kan. So yang pakai ketat-ketat tu buat dia handbag besar, dalam tu ada telekung. Ya puan. Tindik telinga. Tindik hidung. Untuk apa? Okey, sandaran dia apa benda tindik hidung ni? Bila pula orang Melayu ni ada tindik hidung? Fashion. Tak boleh pakai. Bila luar daripada uruf kita, dia boleh kalau suami suruh. Tapi kau pakai dalam rumah je lah. Dekat luar nanti orang kata kenapa dia tindik hidung pula? Dia luar daripada adat kita. Tapi kalau orang India, walaupun dia dah beragama Islam, tindik hidung tu dia punya culture dia. Saya pernah tanya Ustaz Farid Ravi, dia kata kalau orang India, di tindik hidung tu sebahagian daripada dia punya perhiasan. Faham? So dia tindik, tu tak apalah. Tapi kita orang Melayu, keturunan Jawa lagi, tiba-tiba tindik sini. Apa pasal? Pelik daripada orang lain. So tak payah. Tindik banyak, tindik telinga banyak.
Terpulang. Dalam rumah, dalam ni tak kisah. Nak tindik semua telinga pun tak apa. Cumanya bahaya dari sudut perubatan. Yang menindik-nindik banyak-banyak tu, kena cek betul-betul. Doktor tak bagi. Sebab kita dah merosakkan kita punya ni. Takut terkena apa-apa kan. So, jangan buat pelik-pelik lah. Buat satu. Yang buat huruf biasa, satu-satu je lah. Saber ni, dia yang kena masuk, kena basuh. Sini. Ni, basah. Kalau rambut perempuan kat belakang sambung ni, tak payah basuh rambut je ni. Faham tak? Dia yang kena ni kulit sini, kulit. Jadi bila you all basuh tu, muka kena sini. Kena. Basah. Rambut cari kat belakang. Dia yang pergi kepala urat ni sini. Faham? Sini, bagi kena basah ni. Rambut belakang lah. Kalau rambut panjang gini, apa pula kau buatnya? Rambut ni rambut. Dia nak sini, akar ni, kulit ni kena-kena ni. Basahkan dalam dia. Rambut tak payah. Alahai. Janggut lelaki yang panjang, orang Arab, Pakistan. Apa dia buat? Tu, suami Heliza tu, elok panjang tu. Kalau ikutkan dia kena rendam rambut, janggut dia dalam air. Gitu. Oh, basah. Perah. Dalam fiqah kita ambil uduk, basuh semua. Kalau yang tak basah ni kita ambil air kat tangan, dia panggil itu sudah cukup. Yang penting dalam tu kena. Gitu. Dah. Kan sukar tu. Sama juga macam perempuan punya saibun. Cukup yang bawah ni, tak payah basuh. Ya Rabbi, astagfirullahalazim, satu hal pula orang perempuan. Dah. Itu yang menyebabkan ramai tak mau semayang. Wallahu alam. So tak payah basuh bawah ni. Yang belakang tu tarik ke belakang. Faham? Dah. Cukup. Banyak pula soalan perempuan ni. Banyak makan coklat ke apa-apa gitu. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan akan datang.